Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin dari kumpulan 6 akan membentangkan tajuk perkembangan budaya non-Muslim. Dalam tajuk ini, kami telah memilih 4 agama iaitu agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian dan animisme. Pertama sekali, saya akan menunjukkan peratusan penganut agama tersebut di Malaysia. Bagi agama Hindu, jumlah penganut di Malaysia adalah sebanyak 6.3%, 0.5% bagi animisme dan 19.2% bagi Buddha dan 9.2% bagi Kristian. Agama yang pertama sekali ialah agama Hindu yang berasal daripada India. Kitab utama bagi agama ini ialah kitab Veda yang terbagi kepada 4 iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Tuhan utama bagi agama ini adalah Shiva, Brahma dan Vishnu. Bagi perkembangan agama Hindu, para pedagang dan pendeta menjadi perintis bagi perkembangan agama Hindu ini melalui perkahwinan bersama penduduk tempatan dan penyebaran budaya India. Dan dua cabang utama agama Hindu yang telah sampai ke Asia Tenggara ialah Brahmanism dan Veda. Etika yang ditekankan dalam agama Hindu ialah Panchayama Brata, seperti tidak membunuh, menuntut ilmu, setia atau jujur, tidak terikat dengan dunia dan menepati janji. Manakala Trikaya Prisuda iaitu jujur, berbuat baik dan pemikiran yang baik. Yang seterusnya iaitu agama Buddha. Agama Buddha ini berasal daripada Nepal. Ia diasaskan oleh seorang individu yang bernama Siddhartha Gautama, iaitu seorang putera India. Kewujudan agama ini dirujuk sebagai penentangan golongan Kshatriya terhadap dominasi golongan Brahmin dalam soal agama dan kehidupan. Bagi perkembangan agama Buddha pula, agama Buddha ini mula berkembang di luar negara selepas mencapai kegemilangan ketika pemerintahan Asoka. Agama ini boleh berkembang disebabkan oleh dasar perhantaran mubalik ke luar negara bagi menyebarkan agama. Etika dalam agama Buddha pula terbahagi kepada 3 aspek. Yang pertama, pada aspek diri sendiri dan keluarga. Aspek yang kedua iaitu perubatan, sains dan kesihatan. Dan aspek yang ketiga iaitu kepada alam sekitar. Bagi aspek yang pertama, antara etika yang ditekankan oleh agama Buddha ialah bersikap murah hati. Seterusnya, mendidik anak dengan kasih sayang dan kesabaran. Dan seterusnya, menghormati ibu bapa. Bagi aspek etika yang kedua iaitu perubatan, sains dan kesihatan. Dilarang menggugurkan anak kecuali nyawa si ibu berada dalam keadaan yang bahaya. Yang seterusnya, aspek alam sekitar tidak dibenarkan membunuh haiwan dan haiwan sepatutnya dilindungi. Agama yang seterusnya iaitu agama Kristian. Pada awalnya, agama ini terbentuk di Jerusalem. Bangsa Arab memanggil agama ini sebagai agama Nasara iaitu diambil namanya bersempena tempat lahir Nabi Isa iaitu di Nasirah atau Nazaret. Bagi perkembangannya pula, pada awalnya penganut Kristian hanya berjumpa secara berjemaah, kemudiannya semakin berkembang dan dikenali sebagai gereja. Seterusnya, terdapat perpecahan yang berlaku di antara gereja menyebabkan tertubuhnya banyak lagi gereja yang baru. Etika yang terdapat dalam agama Kristian ialah berdasarkan Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian yang Baru. Antara etikanya ialah dilarang melakukan kejahatan, mestilah menghormati ibu bapa, mempunyai budi pekerti yang baik dan sentiasa merendah diri. Yang terakhir iaitu animisme. Animisme ialah kepercayaan yang menunjukkan bahawa semua benda di bumi ini mempunyai jiwa, roh dan kepribadian yang tersendiri. Antara amalan yang masih diamalkan oleh penganut animisme ialah memuja roh untuk mengubati penyakit dan seterusnya membaca jampi serapah sebelum memulakan sesuatu acara, tarian atau permainan. Untuk membaca serapah, seorang individu mestilah memainkan peranan sebagai dukun atau pawang. Kesimpulannya,
Setiap agama menuntut penganutnya untuk berkelakuan baik, seperti mana yang telah diajarkan oleh agama masing-masing untuk mengelakkan diri dari melakukan perkara yang dilarang oleh agama agar kita dapat menjadi insan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.